Jom Ustaz. Waalaikumsalam. Apa? Dok. Good morning, Dok. Good morning. Okay. Are you punya screen besar tak? You letak muka saya sebesar tak? You pinkan tak video tu? Saya letak muka Dok besar. Okay. So I just want can make sure semua title buat macam tu senang, nanti dia nampak. Kalau tak ada nampak dia kecil je. Okay. So how are you? Not very well sebab batuk. So saya nak minta maaf dulu kalau masa perbualan tu terbatuk. Memang tengah tak berapa ni lah. Tak berapa. Okay, no problem. So Nazarah, you let me know first because I think this is your first session kan? Ya, Doktor. Alright. Yeah. Saya Nazar je. Okay, Nazar. Alright. So Nazar, so you first I tak tahu you kat mana base ni? Dekat mana? Negeri mana? Negara mana? Melaka. Okay, so tell me how long you have been doing this miracle ni? Miracle. Okay. Saya start daripada 2017. 2017. 2017 tu saya start daripada agent yang paling bawah sekali lah. Okay. And then grow. Miracle dia ada sistem agent dia, so daripada agent paling bawah saya rekrut agent, and then macam biasalah doktor naik atas dan terus rekrut, dan sampai tahun 2018 awal saya jadi master stockist. So master stockist tu adalah hierarki tertinggi dalam Miracle lah, punya organisation agent. What was your job before? Before and now. Saya masih seorang cikgu dah. Mana ni? Masih lagi seorang cikgu. Jualan 2.9 juta, masih sayang kerjaya seorang cikgu. I know doktor nak cakap apa. So macam mana sekarang? You tell me later. I just nak tahu, I nak tahu, nak ada awareness tu. Okay, so sales you pada 2018 adalah 2.2 million and then naik ke 2.9 million. And then this year you punya target adalah 7 million. Okay. 7 million. You know? Ini impian lah. People semua orang mesti hidup dengan impian. Ada impian nak belikan family, mother you, father you, mertua you, whoever lah dalam family you ni something. Ada impian nak untuk adik-beradik pula ke, atau anak-anak punya simpanan ke, seorang ada 1 juta ke. You know, how many kids do you have? 4. Alhamdulillah. Okay. So, yang ketua berapa umur dia? 16 tahun. Wow. That's what I said. I cakap umur you macam 28-30, 16 tahun. Ambil. Saya cakap saya 22. 28 to 30 I ingat umur you. Oh my god, thank you. Oh my god, I'm serious. Like 16 tahun Wow. 16. Interesting. Cool. Alright, Dok nak screenshot satu? Boleh. Alright. Okay. Thank you. Bye. Thank you very much, Dok. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Anda sebenarnya boleh layari www.richworks.com/megalive. Berapa lama antara anda yang sebenarnya
suka dengan apa yang kami lakukan. Inilah mungkin masanya untuk anda sebenarnya ambil tahu tentang apakah sebenarnya strategi-strategi anda boleh pakai. Dikala orang masih tengah tergebil-gebil tak tahu nak buat apa, you know what to do. Jadi sebab kita tak banyak pilihan tu, kita pilih maksimalkan, manfaatkan masa yang kita ada lah. Ini bukan satu benda yang mudah, nak berani. Sebab ramai orang takut kot. Teruskan perjuangan ni, bantu orang lain pula, support orang lain pula. Rishwat akan sentiasa bersama dengan anda. Rishwat akan sentiasa bantu anda. Rishwat akan sentiasa support anda, sokong anda. Rishwat akan sentiasa kongsikan apa yang kita mampu dan apa yang kita boleh kongsikan. Kita nak invite guest kita yang pertama, okay, iaitu, okay, seperti yang anda dah vote, iaitu Tuan Cik Edi Azwan, okay, dan juga Puan Nur Hasina, okay, dari Dina Slimax Fruit Juice. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, macam mana perasaan bila kita minta vote ni? Berdebar-debar. Kan tengok siapa first ni kan. Biasanya orang first ni berdebar lain macam sikit. Tak apa, ini maksudnya banyak ni, ramai ni excited, tak sabar nak dengar perkongsian daripada Tuan Edi dan juga Puan Ina sendiri. Alright, okay Puan, dengan Tuan, okay, first thing kami nak ucapkan ribuan terima kasih, okay, kerana sudi luangkan masa bersama dengan kami hari ini, okay, dan sudi untuk sharekan serba sedikit latar belakang you, serba sedikit perjalanan, okay, dalam menjalankan bisnes sendiri. Okay, tapi sebelum tu lah kan saya nak tanya lah kan penonton-penonton ni, ada ke yang sedang menonton lagi ni? Ada, mereka semua ni dah tag ke orang lain? Adakah anda semua dah bantu share? Sebab bukan mudah ya kita nak ambil masa seorang usahawan jutawan bersama dengan kita hari ini. Serugi kalau anda tak sharekan perkongsian ni kepada orang ramai. Sebab sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat kepada orang lain. So bantu kami, okay, untuk sharekan sesi Mega Live ni kepada rakan-rakan anda. Anda juga boleh tekan button share tu watch party kan. Okay, dan saya percaya, okay, sepatutnya Tuan dan Puan, okay, you punya Facebook group ke Facebook page tu dah patut share dan sesi Mega Live kami ni. Right, okay, so saya tak nak buang masa lagi. Of course, saya percaya penonton kita hari ini excited untuk dengarkan perkongsian Tuan dengan Puan. Mungkin you boleh kenalkan sedikit latar belakang dan juga sharekan macam mana boleh terhasilnya tiba-tiba bisnes yang you sedang jalankan sekarang ni. Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang rakan-rakan yang sedang tonton dan juga Puan Safara dan juga Rishwat. Terima kasih kami mengucapkan sebab menyebut kami untuk sesi Mega Live. Memang sangat excited dan sangat nervous kan, sebab first time dapat join Mega Live hari ini. Saya doakan semoga tim Rishwat dan juga mereka yang sedang tonton dekat Facebook Live ini dimurahkan rezeki dan diluaskan rezeki selalu, insyaAllah. Alright, so saya kenalkan nama saya adalah Cik Edi Azwan bin Cik Aziz, merupakan pengarah urusan Dina Global Sdn Bhd, dan kepakaran kita adalah untuk membantu wanita-wanita untuk turunkan berat badan, untuk kekalkan ramping sebelum raya, dan kita bantu juga wanita suri rumah yang ingin jana pendapatan hanya duduk di rumah. Alright, dan juga bersama saya adalah Nur Hasina binti Muhammad Idris, merupakan co-founder kepada Dina Global Sdn Bhd. Wow, okay, partner kan, husband and wife. Ya, betul. Alright, okay. Kami dekat Richworks, okay. Of course kita tahu serba sedikit latar belakang Tuan kan, cerita macam mana perjalanan bisnes you sendiri, okay. Boleh tak you sharekan sedikit kan, macam mana boleh terhasilnya bisnes yang Tuan dengan Puan buat sekarang ni? Dulu sebelum ni memang daripada awal kahwin terus buat bisnes ke ataupun macam mana? So saya excited dan saya percaya ramai juga orang nak tahu dekat sini. Sebab bila dengar husband and wife ni kan, ingat macam daripada awal dulu lagi buat bisnes. So cuba share sikit macam mana terhasilnya bisnes sekarang ni, dan sebelum bisnes sebenarnya buat apa? Alright, okay, so saya cerita sikit tentang latar belakang saya dan juga bersama Puan Ina. Okay, tapi sebelum tu kita nak minta kawan-kawan dekat Facebook mereka share
kan, mereka share dan support kita punya live ni kan. Dan kita lepas ni pun ada rakan-rakan kita lagi untuk sesi Mega Live. Okay, so macam mana kita bermula dengan so kita sebenarnya bermula dari Rishwood sebenarnya. Saya attend seminar klinik usahawan yang percuma tu. Lepas tu dari situ saya bermula dan juga saya join IMKK. Bila saya join IMKK tu saya dah start buat bisnes. Waktu tu saya buat bisnes gadget. Saya jual jadi stokis, saya jadi agent. Alhamdulillah bila kita dah jual, walaupun kita sebagai agent, sebagai stokis pun dah boleh making money dah waktu tu. Dan kebetulan waktu tu juga saya join IMKK. Saya join IMKK, saya tengok Dr. Rizal dia ada partner dia ada Tuan Jerry kan. Dr. Rizal dia pesan, dia kata kalau you nak buat bisnes, you kena ada 2 orang. Satu orang buat marketing, satu orang uruskan kewangan. Jadi IMKK, saya minta submission saya nak dapat pasangan yang pandai tentang finance. Dan alhamdulillah Tuhan izinkan, Allah mudahkan, bertemulah dengan Puan Ina dekat seminar IMKK. Ataupun sekarang sebagai NUH kan. Dan saya dapat tak kenal dalam beberapa bulan, 3-4 bulan lepas tu bertunang, lepas tu terus nikah dan kahwin sampai sekarang. Wow, tahun bila tu Tuan? 2016. 2016. So dari situ kami bermula dan kami rasakan ada gambar. Kan, ini gambar first time lah saya masuk kan. Okay. Dan juga waktu ni kami start kami berkenalan bersama dengan Puan Ina dan kami rasakan bestnya rupanya bila jadi founder kan, kita tengok orang lain jadi founder, kami pun decide nak jadi founder kan. Jadi founder rupanya kami plan, kami buat product research, product development dan sebagainya. Kita gabungkan nama saya Eddie dan juga Ina, jadilah Dina. Dan juga itu sejarah adalah kan. Lepas tu kita start rupanya bila jadi founder ni susah sebenarnya. Bukan senang. Dulu waktu kita jadi wakil jualan, jadi agent, jadi stokis, senang je kita ambil produk pasarkan. Bila kita jadi founder ni, rupanya kita kena buat branding, kena buat marketing konsisten. Ramai stokis agent yang masuk bawah kita, mereka keluar macam tu je. Maksudnya sale tu dulu sale saya jadi stokis agent lagi tinggi daripada saya jadi founder. Waktu tu kita decide macam nak turun lah. Maksudnya kita dah, waktu tu juga saya ada krisis dengan Puan Ina. Waktu tu kita ada masalah kewangan. Mungkin Puan Ina boleh share sikit. Okay. Waktu tu macam mana, macam masa mula-mula kahwin, sebelum kahwin kan kita masih ada bisnes sendiri. Cik Eddie ada bisnes power banks dan saya ada bisnes baju. And then bila kahwin tu kita kata kita dah ada pengalaman, konon-kononnya lah kan, kita dah ada pengalaman bisnes, kita dah ada sikit-sikit ilmu macam dia dah boleh buat sales, dia boleh sales. So apa kata kita keluarkan brand sendiri kan. So waktu kahwin tu, so tu yang bermula dengan Dina. So kita kata okay, jom try keluarkan produk kesihatan iaitu produk Slimac ni. So keluarlah come out dengan produk sendiri, Dina tu hasil gabungan nama. So tapi macam Cik Di katalah, bila kita keluarkan produk sendiri tu sebenarnya tak mudah macam yang kita sangka, macam kita buat jual produk orang lain. Sebab macam jual produk orang lain, kita fokus on sales and marketing je. Tapi bila jadi founder ni, kita kena fikir semua daripada A hingga Z, daripada sales, marketing, team, segala macam-macam, branding lah apa semua kan. Kita kena fikir semua. So macam bila dah jadi founder tu baru faham. Sebenarnya tak mudah sebenarnya jadi founder ni. Kita nampak dari luar, kita nampak bestnya jadi founder kan, jadi dapat itu macam semua orang kenal apa semua. Tapi bila sendiri duduk dalam tapak kasut tu kan, dalam kasut tu sebenarnya bukan senang sebenarnya untuk jadi founder. So waktu tu juga kami sebab baru mula kahwin. So bisnes Dina tu kita mula dengan modal sendiri. Kita tak ada buat pinjaman apa semua. So memang simpanan kita orang memang semua keluar pam dekat modal untuk bina Dina ni. So Dina ni tak berapa nak menjadi. So memang kita orang waktu tu mengalami krisis kewangan lah. Sebabnya kita pun baru kahwin apa semua kan. Waktu tu, lepas tu duit semua dah, saving semua dah habis dekat modal dekat Dina. Lepas tu Dina pula tak menjadi kan. Waktu tu bisnes pula tak menjadi. So memang krisis kewangan lah waktu tu. Kita macam kais pagi makan pagi, kais petang makan petang kan. Lepas tu saya waktu saya mengandung tu pula saya mengidamkan kan. Cik Eddie tak boleh nak penuhi permintaan saya nak mengidam tu kan. Sebabnya kerana kita memang duit tu memang cukup-cukup. Duit cukup-cukup kan. Padahal saya mengidam tu pun orang kata orang mengandung kan. Orang mengandung ni mengidam tu cuma nak rasa je sebab dia mengidam kan. Tapi waktu tu memang Cik Eddie tak boleh nak penuhi permintaan saya waktu tu. Sebabnya kerana krisis kewangan waktu tu kan. Kerana kesempitan duit waktu tu. So daripada situlah
Tapi alhamdulillah lah lepas kita dikurniakan seorang anak tahun 2017 tu kita punya sale makin okey berbanding pada permulaan tahun 2016 tu kita mula bina tu kira tahun 2017 tu dah okey sikit, dah mula meningkat, naik sikit-sikit, tapi kita still kena survive sebabnya kita memang tak ada saving kan tadi tu sebab kita punya saving semua dah habis dekat modal Dina. So sales menaik, kita macam still kena survive. So daripada situlah kita start macam fikir kita kena buat something. Kan kita kena buat something supaya kita boleh makin grow. Sebab waktu tu kami dah hampir berputus asa. Sebab saya sampai waktu tu macam saya dah lah saya kecil hati dengan dia. Dengan FD kan, dengan Tuan Eddie ni sebab dia tak boleh nak penuhi permintaan saya nak mengidam. Lepas tu waktu bila dah ada seorang anak, kita orang memang survive nak beli susu, pampers anak semua kan. So macam sampai saya putus asa, saya kata apa kata awak kerja je, makan gaji je kan. Lagi senang. Tak payah fikir tak payah sakit kepala. Balik rumah pening fikir macam mana kita nak buat marketing, macam mana kita nak selesaikan e-shooting yang tak ada sale, macam mana kita nak fikirkan branding. So saya kata daripada kita sakit kepala, apa kata awak cari kerja je, makan gaji je lah kan. So awak pergi kerja, balik kerja, dah kita boleh main dengan anak-anak semua kan. Tak payah nak sakit kepala apa semua. Sampai tahap macam tu kita punya nak macam nak menyerah kalah lah kan. Tapi Cik Eddie dia tak pernah bekerja kan. Dan juga waktu itu juga saya punya dalam wallet pun memang cukup-cukup makan je kan. So kita sebagai seorang lelaki ni memang rasa maruah tu rasa macam isteri mengidam nak makan tapi kita tak boleh nak gunakan. Lepas tu Ina pun dia cakap macam tu, baik you pergi kerja je lagi bagus kan. So bila dia cakap macam tu kita macam terasa hati tau, kita terasa hati. Dan waktu tu juga kita sangat survive sampai kita tidur dekat office. Ada tilam lagi sampai sekarang jadi saksi, kita tidur dekat office sebab ada masalah cash flow. Bos tak ambil gaji, tapi staff ambil gaji. Macam mana tu? Struggle dia sampai macam tu. Sampai kita nak pergi office pun kita naik motor. Dulu naik kereta, lepas tu naik motor pada 2016 tu. Macam mana kita start? Lepas tu kita start, lepas tu kita start join kelas. Kita tengok apa nak kena buat ni. Sebab saya ni ahli naik Dr. Zaidan Osman kan. So kita tengok apa nak kena buat. Lepas tu saya decide kita join balik IMKK. Lepas tu kita masuk MMM. Bila saya masuk MMM tu, Puan Ina dia tiba-tiba dia cakap sampai bila kita nak macam ni. Waktu tu sale kita dah start grow lah, dah masuk MKK, dah masuk MMM, dah start sale tu dah naik. Bila dah naik, Puan Ina dia keluar belakang, dia pergi ambil borang Titan, dia daftar nama saya. Dia tak nak masuk nama dia. Tapi sekarang dah dua nama. Dia pergi lari belakang, dia pergi ambil borang titanium, lepas tu dia isi nama. Dia kata ini peluang untuk kita semakin grow. Dan kita dah start masuk 2017, 2018, kita bina tim kita bimbing guide suri rumah. Ada tim kita yang sedang tonton sekarang ni, mereka boleh jana pendapatan duduk di rumah je sebagai suri rumah, boleh buat 10,000 sebulan. Dan alhamdulillah ni contoh ada gambar alhamdulillah kita bawa hampir 80 orang ke MKK. Sebelum ni pun kita bawa juga ke NUH hampir 80 orang usahawan Dina. Ini ada yang di rumah, ada yang bekerja, ada yang student, mereka ada yang boleh. Pada tahun 2018 kita lahirkan hampir 3 orang jutawan di dalam Dina dan kita sponsor hampir 5 orang usahawan Dina mengerjakan ibadah umrah. Alhamdulillah. Ini gambar mereka lah. Wow, amazing. Okay Tuan, Puan, maaflah saya nak ke belakang sikit lah kan untuk fahamkan lagi kan, untuk kita go deep lagi. Alright, macam Tuan Eddie cakap kan, bila apa perasaan Tuan, macam mana sebenarnya yang membuatkan Tuan bangkit bila isteri, permintaan isteri Tuan tak boleh nak tunaikan. So you cakap tadi maruah tu rasa macam tercabar sangat, betul tak? Sebab sebagai seorang suami kan, untuk you tak dapatkan berikan sesuatu ni, sebab amanah tu untuk menjaga seorang isteri, anak-anak kan. Dan itu soalan saya pada Tuan Eddie lah, macam mana Tuan boleh betul-betul macam bangkit and teruskan je, and kenapa tak choose dengar je cakap isteri tu kerja, kenapa teruskan juga. Dan untuk Puan Ina pula kan, sebagai seorang isteri, ada bak kata pepatah kan, orang kata wanita ni dia punya dugaan sewaktu suaminya tak ada apa-apa kan, itu dugaan seorang wanita. Kalau husband pula, suami ni sewaktu dia ada apa-apa kan, tapi wanita ni bila tengah tak ada apa-apa. So macam mana Puan harui dan
Puan sangat trust the process, okay, dalam relationship ni. Sebab bila relationship kita ni baik, okay, so Allah akan permudahkan. Sebab tu saya percaya Tuan dengan Puan masih lagi okay, kuat untuk meneruskan bisnes ni. Boleh tak sharekan sikit pada kami? Okay, so macam mana soalan yang bagus daripada Puan Cik Safarah kan, macam mana saya kembali bangkit kan, waktu Puan Ina waktu tu dia dah bagi tahu kat saya, why not you pilih untuk bekerja je sebab bisnes tengah drop kan. So apa yang saya buat adalah saya kembali, maksudnya kan kita pergi NUH, mentor kita ajar, dia kata apa-apa sekalipun you kena balik kepada Allah. Yang menggerakkan pelanggan membeli, stokis membeli, ejen membeli adalah Allah yang menggerakkan. So kita balik kepada Allah yang maha memberi rezeki, Allah yang maha berkuasa. Kita angkat takbir sehari 5 kali, kita angkat takbir solat, Allahu Akbar, kita mengagungkan Allah. So itu yang saya start buat, saya start perbaiki, saya tak nak perbaiki benda lain dulu, saya start perbaiki diri kita sendiri. Ramai orang kadang dia nak macam-macam, dia nak ada team yang hebat, nak ada customer yang hebat, nak ada company yang hebat, dia sibuk nak pergi repair semua benda. Tapi dia lupa nak repair diri dia sendiri. Okay, itu diri kita sendiri, itu yang saya start buat. Saya start improve diri saya dulu. Alhamdulillah waktu tu kita start improve diri saya tahu diri saya memang banyak dosa kan, sebab Dr. Aizan dia kata apa yang penghalang rezeki untuk masuk banyak adalah disebabkan dosa kita. Sebab itulah kita NUH, mentor kita selalu bagi tahu kolam jiwa, dalam diri kita ni ada kolam jiwa. Kita selalu, contoh kita selalu cakap negatif, minda kita negatif, jadi macam mana kita nak cuci balik kita punya kolam jiwa dalam diri kita ni. Bila kolam jiwa kita bersih, barulah rezeki tu senang nak masuk. Rezeki pun susah nak masuk kalau kita sendiri dalam diri kita ni banyak keladak-keladak negatif. Kita belum buat apa lagi, asyik cakap susah kan. So mentor kita ajar, you kena zikir, kena solat, kena sujud, kena perbaiki amalan dengan Rasulullah, dengan kita berselawat. So itu yang saya start buat. Alhamdulillah peningkatan tu dia semakin meningkat, hari demi hari semakin meningkat. Tiba-tiba je customer PM kita, lepas tu tiba-tiba ejen nak restock, stokis nak restock. So sekarang pun sama juga. Yang terjadi sekarang ni pada 2020 ni, kita sangat terkejut. Sambutan sangat luar biasa waktu PKP sampai kita break record sale kita, dan yang kita tak pernah stok kita sampai licin. Tapi kawan Dina jangan risau sebab stok akan masuk minggu depan. Jangan risau. So Dina cepat-cepat ready duit untuk restock kan. Tapi alhamdulillah kita tumpang, alhamdulillah bila kita start perbaiki ni, rezeki tu start masuk. Tim-tim kita ada leader, stokis, agent yang memang dah sebelum dia tak nak buat Dina dah, tiba-tiba PM kita, ada tak stok? Saya nak buat balik lah, macam mana? Itu yang macam terkejut. Dan waktu PKP je baru-baru ni, ada tim kita, dia adalah Encik Pijo, dia duduk kat Kelantan, dia boleh buat sale waktu PKP je 150,000. Dan dia adalah sepenuh masa menjadi usahawan Dina, dan yang best dia boleh beli rumah 400,000, rumah dia beli hadiahkan untuk mak dia, dan juga dia boleh beli kereta range kereta tak silap saya kereta macam tu nilai dia. Tengok dia pun salah seorang antara tim yang bersama dengan kita. Dia pun dah banyak kali down, kejap naik, kejap down, tapi berkat dia bersabar. Dalam belajar pun kena bersabar juga kan. Dia bersabar dalam Dina, alhamdulillah Tuhan bantu dia. Dan juga ada lagi yang sedang tonton ni pun ada juga usahawan Dina. Mereka ni suri rumah, ada boleh bantu suami, ada yang ibu. Saya sangat terkesan juga, salah seorangnya adalah Puan Oji. Dia ni adalah suri rumah, ibu tunggal, anak 5 orang. Tapi dia boleh jaga masa PKP je, dia boleh buat 30,600 sale dia waktu PKP. So bagi saya, kejayaan Dina ni bukan adalah kejayaan saya. Kejayaan Dina ni adalah kejayaan usahawan-usahawan Dina yang sedang tonton. Mereka support kita, mereka ni tulang belakang kan. Itu adalah kunci, saya cakap kunci besar lah. Kejayaan saya ni biasa-biasa je. Yang jadi luar biasa adalah semua usahawan Dina yang tonton. Mereka yang support daripada malam-malam pun saya duduk tengok dalam grup. Mereka pergi, mereka buat iklan, buat posting, layan pelanggan. Dan waktu PKP ada yang pergi COD pelanggan. Saya cakap, waktu PKP kot. Tapi mereka sangat hebat. Contoh kat dalam ni ada Lynn Danish, kita ada ada yang Nurul Bakisha ni, dia pun adalah, Dermina ni adalah salah seorang tim kita dekat Singapore. Dia pun sama, boleh beli rumah, boleh beli kereta. Baru-baru ni dia PM kita, dia cakap boleh beli rumah, boleh beli kereta. Jadi kita tumpang bangga dengan kejayaan mereka ni. Okay? Sama Puan Ina punya. Untuk Puan Ina sendiri Puan, macam mana? Macam mana tadi, macam mana soalan ni?
Macam mana untuk Puan sebagai seorang wanita, sebagai seorang isteri kan, macam saya cakap tadi, pepatah dia menyatakan wanita ni dia punya dugaan sewaktu suami dia tak ada apa-apa kan. Puan pun dah the way how you cakap tadi tu kan, dah nak give up dah, suruh Tuan AD kerja dah. Tapi apa membuatkan perkara yang Puan masih lagi percaya, Puan percaya yang just support je apa yang Tuan AD buat. It's not easy untuk seorang wanita untuk, tak banyak wanita kot yang orang tahu wanita ni hati dia mudah berair mata kan. Macam saya sempat nak rasa nak menangis kan. So macam mana you lalui tu? Okay, betul macam Puan Safara kata tadi tu, memang macam agak tough lah bagi kita seorang perempuan kan, bila kita dah kahwin tu, lepas tu kita terpaksa lalui kehidupan sudah. Sebab sebelum kita kahwin, kita bujang, kita okay je, tak ada masalah kewangan kan, apa semua, sebab kita dengan diri kita kan, dengan kewangan kita ada, kita support diri kita sendiri je. Tapi kita mengharapkan lepas kahwin, okay, kita ada pasangan kita boleh bantu kita sama kan, boleh akan sama-sama, sebab tugas dia sebagai seorang suami akan tanggung kita apa semua. Tapi bila lepas kahwin bukan itu yang terjadi kan. Tapi lepas kahwin tu kebanyakannya, minta maaf Cik Edi, share masa awal-awal kahwin memang banyak saya yang terpaksa mengeluarkan duit untuk menanggung perbelanjaan kami berdua waktu tu kan. So macam rasa macam time tu memang tough lah, macam culture shock jugalah kan, macam sebab tiba-tiba kenapa ni lepas kahwin kenapa jadi macam ni pula kan, bukan seperti apa yang aku bayangkan kan. Macam biasa orang kata lepas kahwin ni okay, semua tanggungjawab tu dah jatuh sebab mak ayah kita dah bagi tanggungjawab kat dia kan, so tanggungjawab tu dah jatuh dekat suami. Tapi bila dah kahwin tu dia jadi lain kan, bukan saya di sebaliknya pula kan. So memang time tu memang tough lah, sebab tu sampai saya kata kat Cik Edi, apa kata awak kerja je lah, makan gaji, pergi cari kerja kosong ke apa semua, makan gaji dah, lebih senang kan, hujung bulan dapat duit kan. Lepas tu malam-malam kita tak payah fikir masalah, kita main dengan anak-anak aja kan. So sampai macam tu, sampai masa tu macam dah give up, macam dah give up sangat business. Tapi bila sebab saya nampak kesungguhan Cik Edi ni, dia memang minat dengan business, dia memang suka dengan business. Lepas tu dia lepas habis belajar pun dia memang tak pernah kerja, dia tak pernah ada pengalaman kerja, dia memang habis belajar terus buat business kan. Cik Edi, so dia memang bila saya kata nak minta suruh dia cari kerja tu, memang saya nampak muka dia frust lah, saya nampak frust kan muka dia, sebab dia memang minat business. So saya kata okay tak apalah, so saya bagi masa kat dia, saya bagi masa kat dia untuk betulkan balik apa yang dalam business ni. Saya trust sebab saya yakin, sebab salah satunya saya ingat juga kata mak ayah saya, waktu sebelum saya kahwin, mak ayah saya tanya kat saya, betul ke nak kahwin ni dengan orang yang berlatarkan bisnes kan, dia kata macam tu. Dia kata orang bisnes ni ada turun naik kan. So saya teringat pula kan kata-kata mak ayah saya waktu tu sebelum saya kahwin. Dia kata okay, orang bisnes ni akan ada naik dan turun dia. So kita sebagai seorang isteri, bila kita dah terima dia, kita kena banyak sabar. Dia kata macam tu. So saya ingat kata-kata mak ayah saya, so saya kena sabar sebab ini pilihan saya kan, pilihan saya. So waktu tu saya kata okay, mak ayah saya pesan kalau apa jadi susah senang, orang bisnes ni memang itu dia punya kitaran dia kan. Bila dia susah, kita kena banyak sabar sebagai seorang isteri. So sebab tu saya pegang kata-kata mak ayah saya, saya kena sabar dengan suami saya yang memang ini perjalanan dia. So saya sabar, saya yakin insyaAllah ada rezeki saya dan suami saya. Saya yakin suami saya boleh berjaya sebabnya saya nampak kesungguhan dia, saya nampak desire dia, macam mana dia bersungguh-sungguh dalam bisnes, macam mana dia nak bina bisnes ni. So daripada situ saya trust kat dia. Sebab tu bila pergi MMM yang Cik Edi kata tu, saya minta dia sign up Titan sebab saya yakin dia boleh dibimbing oleh Dr. Azizan dan dia boleh berjaya sebabnya dia mempunyai desire yang sangat kuat. Dia punya semangat dalam bisnes tu sangat, macam kata sangat kuat. So sebab itulah antara punca sebab saya trust dengan dia. Saya tahu dia boleh pergi jauh. Sebab tu saya kata saya percaya dengan dia, saya macam bersabar dengan dia. Sebab salah satunya saya juga ingat juga pesanan mak ayah saya, kata ingat sebagai seorang isteri kepada orang yang berniaga ni, bila dia jatuh kita kena banyak support dia, kita kena sokong dia, kita kena sabar dia. Sebab itu adalah kitaran orang bisnes kan. So, sebab tu antara punca saya bersabar dan saya ingat balik dan terus teruskan perjuangan saya dengan Cik Edi. So waktu tu Cik Edi pun minta saya sama-sama bantu dia. So sebab itulah bila saya nampak dia punya semangat tu, terus kata okay, saya akan bantu awak. Itulah sehingga sekarang saya dengan dia sama-sama dalam membina Dina Global ni.
Saya tak boleh lah, saya cepat sedih. Itulah saya bila ingat balik tu memang memang orang kata waktu sebelum kahwin tu bila orang tu kata betul ke ini pilihan yang kita pilih kan, so kita dah kata betul ini pilihan kita, so kita kena harungi lah bila kita kata itu memang pilihan kita kan, so kita sanggup hadapi benda tu, so kita teruskan lah dan kita buktikan kepada mak ayah kita memang ini pilihan kita dan memang kita sanggup berjuang bersama-sama dengan pasangan kita. Wow, okay. Amazing, alright. Maaf, before kita nak tahu, sebab kita dah tahu kan the reason bila Puan support, Puan Ina dah support, okay, Puan pegang dengan kata-kata parents Puan Ina dan ini yang berlaku sekarang ni kan, dan you capai apa yang you capai sekarang ni. Cuma saya nak tanya Tuan AD sendiri kan, bila saya tak pasti if you pernah bercakap dengan Puan Ina ke tak kan, apa yang you boleh cakap bila untuk you diberikan peluang yang mungkin ada penonton yang sedang tonton sekarang ni, mungkin diorang juga buat business partner ni kan, yang mungkin dulu awal-awal ni struggle and so on kan. Apa yang Tuan boleh cakap kepada business owner dekat luar sana ni yang sebenarnya sebab perasaan you sebagai seorang suami bila isteri support walaupun dalam keadaan you susah sendiri. Apa yang Tuan boleh sharekan perasaan Tuan bila terima support daripada seorang isteri ni, macam walaupun dalam keadaan tu you rasa macam tercabar sebagai seorang lelaki tapi isteri masih lagi membantu Tuan. Okay, apa yang Tuan nak cakap? Kalau ikut kan sebenarnya nak tanyalah apa yang Tuan nak cakap dengan Puan Ina, macam tu. Sesi luahan hati sikit. Okay, so bila kita buat bisnes suami, terima kasih soalan yang bagus kepada Cik Safarah, tanya soalan yang bagus dan juga mungkin sikit sebanyak boleh memberi manfaat kepada mereka yang menonton. Mereka mungkin ada buat business partner, husband and wife kan. Mungkin, tapi kalau mereka nak tahu, mereka komen sikit nak kan, komen nak, mereka bantu kita share live ni biar view tinggi sikit kan, dan like banyak. Ini kita buat sesi especially business partner ni kan. Kita buat heart to heart lagi. Siapa yang nak dengarkan perkongsian kita ni, okay, daripada kita punya Titan, Tuan AD dan juga Puan Ina, komen nak, okay, komen nak, dan pastikan anda semua tag rakan-rakan anda dan share, okay, ada button share saja. Kami hanya perlukan, okay, tindakan anda saja untuk tekan button share dan komen nak dekat bawah ni. Okay, bukan mudah ya kita dapatkan tips daripada husband and wife, partner, business yang nak berikan anda sedikit info, tips kepada anda macam mana nak jalankan business, okay, dalam keadaan struggle. Kita dengar ni perkongsian daripada awal mula business daripada zero sehinggalah boleh capai dengan apa yang mereka capai sekarang ni, dan yang paling bestnya boleh bagi manfaat kepada orang ramai. Sampai orang lain boleh beli rumah, beli kereta. So ini sangat penting, okay, perkongsian ni sangat penting untuk anda juga ketahui. Alright, amazing. Kita boleh nampak kat situ Tuan. Ramai cakap nak. Nak ni dah share belum? Pastikan dah share. Siapa yang dah share juga komen done. Siapa yang dah share sesi Mega Live ni komen done. Okay. Ada yang tengah dah mood raya ni agaknya ni. Okay, amazing. Good job. Okay, tengok ada dah ramai dah mula komen nak. Okay Tuan, dah boleh ke? Kita dah boleh. Okay, jom kita start. Okay. So soalan yang bagus daripada Puan Cik Safarah tanya kan. So macam mana kita buat bisnes husband and wife ni, macam mana supaya dia align bersama. So apa yang saya buat adalah kita dalam bisnes partner and wife ni, kita kena selalu untuk ucap terima kasih. Ini yang mentor kita ajar dalam Titanium, apa yang dia selalu cakap, kena appreciate orang lain. You nak business you grow, tapi you apa-apa you buat, asyik guna perkataan saya. So itu perkataan yang tak bagus, terutama sekali dalam leadership. Kejayaan kita bukan kejayaan kita seorang, tapi kejayaan kita adalah kejayaan bersama. Ada tim, usahawan Dina, staff kita dalam Dina Global. Lepas tu kita ada partner kita iaitu Puan Ina. So kita kena appreciate. Apa yang saya buat adalah setiap kali Puan Ina apa-apa dia buat, tugasan dia, saya akan appreciate dia, cakap terima kasih. Terima kasih. Itu yang saya start buat. Dan kadang-kadang kita dalam partner ni akan ada isu, contoh akan bergaduh. Bergaduh tu normal, bukan bergaduh lah. Kita bertukar pandangan, pendapat berbeza. Kan, sekarang saya bagi tahu macam ni, Puan Ina kata tak boleh lagi, kita belum ready lagi. Puan Ina bagi tahu macam A, saya kata tak boleh lagi, kita kena buat B. Jadi benda tu adalah benda yang normal. Sebab kita akan ada perselingkahan faham supaya kita makin grow. Bisnes yang bagus, dia akan ada pertengahan pendapat agar sama-sama grow. Kan, so apa yang saya start buat adalah
kita kena berbincang dan kita kena respect waktu dia bercakap. Ini ramai kebanyakannya leader yang salah adalah mereka suka potong cakap tim dia. Tim dia dah bagi pendapat, bagi pandangan, kita suka potong. Terutamanya husband, dia ada ego dia tinggi. Dia tak nak dengar cakap isteri dia lebih dengar orang lain. So apa yang saya start buat, saya start rendahkan ego saya. Saya cakap, saya dengar apa yang Poina cakap. Kadang-kadang Poina dah cakap tu, point tu kita dia dah share dah. Tapi kita tak nak dengar, kita lebih dengar orang lain cakap. So kita kena bina karakter leadership ni dalam diri kita yang Dr. Zan dia selalu ajar kat dalam Titanium. Setiap minggu kita akan ada sesi mingguan. Memang hari-hari memang mentor kita akan guide kita, bimbing kita. Sampailah saya alhamdulillah boleh improve karakter leadership kita. Dan kita kalau macam saya, bila saya ada isu dengan pasangan saya tak suka menyalahkan dia. Saya suka saya minta maaf dulu. Tak kisahlah salah dia ke salah saya ke, saya akan minta maaf. Itu apa yang saya buat. Dan itu tip yang kedua. Tip yang nombor 3 adalah bila kita buat, mungkin kalau yang pasangan lah bolehlah buat. Saya biasanya sebelum tidur, saya akan cakap terima kasih, saya akan minta maaf dan saya akan urut kepala dia ataupun urut kaki dia. Cik Safarah belum berkahwin lagi. So terpaksa geram pula cik, tak ada gurau. Kan sebenarnya bukan senang kan. Orang cakap business husband and wife ni senang kan. Sebenarnya challenge tu memang sentiasa ada. Dikatakan hari-hari bertukar pendapat, bertukar pandangan kan. Jadi kita cakap macam tak apa, proses tu sebenarnya mematangkan kita. Kan, dan alhamdulillah kita pun dah ada dalam tim Dina, mereka pun ada husband and wife. Mereka pada tahun 2018 mereka dah boleh dapat 1 juta yang pertama, dan yang bestnya mereka dapat reward umrah. Mereka tak pergi umrah tu, tapi mereka taja mak dia pergi umrah. Itu bagi saya kejayaan yang besar. Kejayaan Dina ni. Saya sangat bangga dengan mereka. Ada yang sedang tonton sekarang ni, Nurul Bakisha, Asmi, Farwin semua ni. Itu tips dia. Wow, amazing. Sebab kat sini, maaf, just nak share kepada penonton tau dekat sini, okay. Apa yang saya sendiri belajar dengan perkongsian Tuan Eddie, Puan Ina sendiri adalah you guys have really good leadership. Sebab bila Tuan cakap tim bawah Tuan yang patutnya dapat reward pergi ke umrah tapi dihantar ibu dia, bermaksud Tuan sendiri mengajar tim you sangat bagus untuk beri manfaat, untuk give more kan. So that is really amazing. Okay, now saya nak tanya, dah cukup dah romantik tu, dah sampai situ. Okay, alright. Now saya nak tanya kan, bila you kembali kepada program Rituals and then pergi ke MMM dan Puan Ina bantu Tuan Eddie untuk daftarkan ke Titan kan, macam mana pula proses apabila you dah masuk Titan, macam apa yang berlaku pula waktu tu? Sehinggalah time tu daripada Tuan Eddie seorang saja jadi Titan sampai sekarang ni tiba-tiba Puan Ina pun join together. So cuba share sikit pada penonton bagaimana Titan membantu Tuan untuk growkan lagi bisnes. Walaupun sepatutnya MMM dah grow tapi choose lagi untuk lagi berada dalam Titan. Kenapa? Kenapa saya masukkan partner saya ke dalam Titan ni sebenarnya? Macam mana boleh grow dalam Titan? Sebenarnya saya alhamdulillah pada 2018 kita punya sale pun alhamdulillah meningkat. Kita break sampai 3.3 juta sale kita pada 2018. Lepas tu bila start, alhamdulillah syukur, ini bukan kejayaan saya seorang, ni kejayaan usahawan-usahawan Dina dan juga staff yang banyak membantu kan. Dan juga alhamdulillah pada 2019 kita ada sedikit cabaran dari segi bisnes. Kita dengan repairing, kita punya team ada isu tentang production, kita ada isu tentang isu pelbagai isu lah, ada banyak team keluar masuk menyebabkan 2019 kita berlaku sedikit penurunan. Dan itu tak apa, itu adalah proses awak mematangkan perniagaan awak. Kan, so apa yang saya buat, kita start improve lah. Kita kena pasti beberapa perkara yang kita kena improve dan alhamdulillah kita dah berjaya tempuhi cabaran tu. Dan saya decide saya nak grow seorang-seorang memang agak mencabar sebab bila mentor saya bagi tahu A, saya balik saya bagi tahu kat pasangan saya, you kena buat A. Lepas tu kita sama buat A tapi kadang-kadang kita ada cabaran untuk delegate, untuk buat bersama. Jadi kita decide untuk daftarkan. Kali ni saya pula yang pergi belakang, kita repeat balik MMM tu. Saya pergi belakang, saya ambil borang Titanium, saya daftar nama dia tanpa dia sedari. Saya terus bayar deposit tu.
Ada Cik Azrul kan. Wow. Sebabnya waktu tu macam Cik Eddie kan dia join Titan dulu. So setiap kali dia pergi kelas dia balik dia akan cerita, share apa yang dia dapat. So macam kita ni, macam saya tak join macam dia pergi ICM apa semua kan. Terutamanya bila dia pergi ICM lah. Inner circle meeting antara Titan kan. Bila dia balik inner circle meeting tu dia akan cerita bila dia dapat tu apa best topik doc kali ni kan, dia share. So kita macam tak boleh absorb tau sebab macam banyak sangat dia share tu. Lepas tu apa dia share ni kan macam kita pun sebab kita tak pergi, so kita tak rasa tak lalui benda tu. So macam kita boleh ke kita nak buat macam tu, boleh ke, macam argument tu terlalu banyak antara kami berdua kan. So macam last sekali dia kata dia sign out kan tu sebab dia kata kena masuk dua-dua supaya senang. Lepas ni dia tak payah nak explain 2-3 kali. So bila dah dua-dua pergi attend, so masing-masing dah boleh dengar, so masing-masing boleh dah kita balik just nak discuss apa tindakan kita. Macam tu yang dua-dua sekali join tu. Sebab kita nak grow, kita tak nak start di level yang sama, kita nak grow, kita kena buat keputusan. Ini perkataan penting, keputusan. Dan saya decide, walaupun Poina waktu tu dia ada rejection, dia tak nak. Bukan dia tak nak, dia kata belum masa lagi. Belum masa sebab waktu tu anak kecil lagi, waktu kan? Cik Eddie tengah sign up kat saya tu, anak masih berapa bulan, masih menyusu badan lagi. So macam betul ke bila dah join Titan, kita memang kena bagi 100% komitmen kan dekat Doc sebab kita faham, kita tahu Doc dia nak anak-anak murid dia komit pergi attend kelas apa semua kan, dan kita tahu kelas-kelas Doc hampir tiap-tiap minggu ada. So waktu tu saya macam tak bersedia lagi, dah ready ke nak tinggalkan anak kecil apa semua kan. So tapi waktu tu Cik Eddie sign up juga, so nak tak nak kita memang kena bagi. Sebab visi misi kita besar, kita nak bantu usahawan-usahawan Dina ni mereka boleh jadi jutawan, dan future kita nak berkembang ke Asia. Sebab misi kita 2025 kita nak masuk ke pasaran Asia. So bila nak masuk ke pasaran Asia, kita kena ada ilmu, dan kita nak bantu usahawan-usahawan Dina ni future mereka akan jadi manager dekat negara-negara Asia ni. Contoh dekat Indonesia, kita ambil dari tim-tim kita yang berjaya ni, kita bantu letakkan dia dekat manager dekat sana. Ataupun sebagai partner kita dekat sana, diuruskan dekat sana. So itu adalah kita punya visi misi kita kan. Dan sebab kita nak grow, kita tak boleh buat seorang diri, kita kena ada mentor yang guide. Di samping kena ada partner kita lah yang support. Misi kita lah nak berkembang ke Asia 2025, dan juga insyaAllah 2030 kita nak berkembang seluruh dunia lah kan, termasuk InsyaAllah. Wow, amazing sharing dari Tuan Eddie dan Puan Ina sendiri. Okay, alright. Sebelum kita habiskan sesi ni sendiri kan Tuan, okay, apa advice Tuan kepada penonton yang sedang tonton sekarang ni kan, okay, dengan tim Tuan, alalang tim tengah hadir dekat sini kan, dengan orang lain yang first time join sesi Mega Live dan yang sentiasa tonton sesi Mega Live, apa yang Tuan nak katakan pada mereka tentang pentingnya konsisten, pentingnya yakin kepada diri sendiri untuk lakukan bisnes ni. Kena yakin. Kalau dia tak yakin, dia tak akan work out, betul tak? So macam Tuan Eddie, knowing you adalah you adalah orang yang macam walaupun ada banyak struggle and so on, tapi buat je. Dan Puan Ina, you trust pula pada Tuan Eddie kan. Apa yang you boleh sharekan kepada penonton, macam mana untuk trust the process dan kenapa pentingnya sendiri ilmu terhadap bisnes? Okay, sebenarnya dalam kita nak buat apa-apa sekalipun, kita nak memasak pun kena ada ilmu. Kalau kita search dekat YouTube, cara memasak je, view dia hampir berjuta-juta. Sebab apa? Sebab kalau kita nak buat satu benda, nak masak ke, nak pergi buat apa-apa sekalipun kena ada ilmu. Sebab tu dah saya tengok sangat-sangat rugi kalau mereka yang yang buat bisnes ataupun belum baru-baru nak start bisnes, kalau nak buat satu bisnes kena ada orang yang guide, orang bimbing. So saya tengok sekarang ni antara mentor yang saya sangat-sangat kagumi iaitu mentor saya lah, Dr. Zan Osman dan juga Richworks. So mereka ni adalah orang yang sangat membantu kami, perjalanan kami, journey kami kan, sampai ke level ni. So kalau kita nak berjaya dalam apa yang kita buat, kena belajar dari orang yang dah ada result, orang yang dah berjaya lahirkan result-result yang berjaya. So kalau kita tengok Richworks pun dia lahirkan ramai usahawan yang dah boleh capai jutawan. Even Richworks sendiri pun dah lahirkan kita sendiri kan. Sebelum kita join Titan pun kita belum lagi achieve 1 million, tapi bila dah join Cik Eddie dah join Titan tu, kita terus achieve 1 million, first 1 million. So kata MSC kata kenapa kita nak stop kan. Memang kita ada isu sikit, tapi isu tu sebenarnya kalau kita tidak berada dalam circle yang betul, sebenarnya benda tu akan membuatkan kita lagi down. Tapi disebabkan kita
walaupun kita ada isu tapi disebabkan kita berada dalam circle yang betul, kita membuatkan kita ni tak sempat nak down. Kita memang akan sedih sekejap tapi bila ada circle yang memberi kita semangat, yang membakar kita, so kita tak sempat down dan kita akan otak kita akan mula berfikir apa tindakan kita seterusnya kan. Betul. Betul. Wow, amazing. Thank you so much, okay, Tuan AD, Puan Ina atas perkongsian. Saya juga turut rasa hiba bila dengar macam mana Puan Ina betul-betul boleh support Tuan AD dan Tuan AD sangat-sangat yakin, okay, sangat-sangat trust the process. Such an amazing story. Okay, saya percaya penonton yang sedang menonton sekarang ni, okay, belajar sesuatu dari perkongsian Tuan AD dan juga Puan Ina. Adakah penonton semua sedang menonton ni belajar sesuatu? Okay, dan bantu saya, bantu saya tulis di ruangan komen untuk kita ucapkan terima kasih dan tahniah untuk Tuan AD dan Puan Ina. Okay, penonton yang sedang menonton sekarang ni, saya minta bantuan anda untuk jom kita ramai-ramai komen, okay, cakap tahniah dan good job, okay, tahniah, good job dan terima kasih kepada Tuan AD dan Puan Ina kerana sudi, okay, sharekan kepada para penonton yang sedang tonton sekarang ni. Okay, bantu saya untuk komen. Selagi tak ada yang komen ni, kita tak lepaskan Tuan AD lagi dengan Puan Ina. Okay, alright. So thank you so much Tuan AD, okay, atas perkongsian, okay, Puan Ina atas perkongsian Puan. Okay, kami dekat Richard sentiasa doakan yang terbaik untuk anak didik Dr. Azan Osman dan seperti yang Puan Ina cakap tadi kan, circle sangat penting, so make sure teruskan berada dalam circle yang betul. Kami pun dalam usahawan Dina, kami create satu lagi Dina Fighter Circle, sebiji macam Titanium. Kami buat adalah proses mentoring, mereka akan hantar report setiap hari, mereka ada weekly Zoom, kita akan ada ICM. Saya buat sebiji macam Rishwood buat, semata-mata bantu usahawan Dina supaya mereka boleh jadi jutawan bersama dalam Dina. Dan juga kita nak ucap terima kasih juga kepada Richworks, Cik Safara kan pagi-pagi ni bersiap, walaupun hari cuti saya sangat kagum dengan Cik ni sebenarnya. Mereka walaupun tak rehat tapi sangat-sangat amazing dia punya semangat dia, komitmen dia kan, buat terbaik. Kadang-kadang kita pun rasa macam bagusnya support daripada tim Richworks kan, support daripada pagi sampai petang, malam. Kita rasanya admire sangat dengan tim Richworks kan, hari Sabtu Ahad pun sudi luangkan masa. So kita doakan semoga kita pun akan dapat tim yang hebat macam tu kan. InsyaAllah. Dan terima kasih kepada mentor kita Dr. Azan Osman, Haji Jerry, Cik Sus dan juga kepada semua tim Richworks dan juga banyak support kita walaupun kita sengaja kita up, waktu kita down. Sekarang Alhamdulillah tahun ni insyaAllah kita waktu PKP ni pun Alhamdulillah kita dah break hampir 500,000 sale kita, 500,000 juta. Alhamdulillah. Sebulan ke Tuan? Alhamdulillah. So itu adalah capaian kita lah untuk masa PKP dan juga daripada awal tahun masa sampai PKP lah. Alhamdulillah. Dan ini adalah semua usahawan-usahawan Dina yang sedang tonton ni dan juga kejayaan staff yang banyak support daripada sebelum ni dan sampai sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay Tuan, sebelum kita endkan sesi ni, okay, terima kasih untuk mereka yang penonton yang sedang dah komen, tahniah good job kepada Tuan. Cuma saya nak tanya, okay, mungkin ada penonton yang tercari-cari macam mana nak cari produk Dina ni. Tuan ada Facebook ke, ada apa-apa page ke yang mungkin mereka boleh cari? Okay, so cara nak carinya senang je. Anda boleh search je dekat Facebook tu, kat atas tu, Dina Global. Dina Global, Senam Berhad. DEINA Global, Senam Berhad. Boleh search dekat Facebook tu akan keluar. Ataupun boleh search je Dina, kawasan anda tinggal dekat mana. Katakanlah anda tinggal kat Kelang, nanti akan keluar usahawan-usahawan Dina berdekatan dengan Kelang. Ataupun anda boleh pergi ke website kita www.dina.com.my. Dekat situ ada semua wakil-wakil jualan kita. Anda boleh pilih je Sabah, Sarawak, Singapura, semua ada kat dalam tu. So boleh dapatkan jus Dina untuk kembali ramping sebelum raya. Wow, ni macam saya pula yang terasa ni sebab awal-awal pula saya Kelang, saya orang Kelang, kejap lagi maunya saya yang search ni Tuan. Boleh terus. Okay, amazing. Thank you so much Tuan AD, Puan Ina sudi luangkan masa bersama kami dan insyaAllah kita akan invite lagi you for the next session insyaAllah. Dan itu sahaja pada kami. Thank you so much. Assalamualaikum Tuan AD dan juga Puan Ina. Okay, Terima kasih. Sama-sama.
Okey. Ini adalah alright. Ini adalah program yang kita bagi tahu anda. We don't sell hope, we show results. Program ni memang kita keluarkan ataupun kita cipta hasil daripada beberapa ramai antara anda yang sebenarnya sentiasa komen dengan kami, sentiasa DM kami, sentiasa feedback kami. Ada pelbagai situasi, saya buat bisnes nak gagal dok. Saya buat bisnes, saya gunakan modal yang besar, saya dah pinjam duit Along, saya dah pinjam duit keluarga dan sebagainya. Kan, ada yang tu berniaga tapi tak tahu nak arrange, nak manage masa macam mana. You know, like dah berbelah tahun dah berniaga sambil bekerja, tak resign lagi. Mungkin anda nak cari jalan ataupun cara bagaimana nak elakkan daripada, you know, bila anda mulakan buat bisnes, anda mula buat bisnes dan anda nak keluar daripada masalah ataupun anda nak bebas daripada pekerjaan, nak buat bisnes secara full time. Jadi ada tak antara anda yang nak jadi macam tu? Jadi kita nak cari dan kita nak suggestkan anda-anda yang mempunyai situasi-situasi seperti berikut untuk daftar dan pastikan anda bersama-sama dengan kami dalam sesi nak mula bisnes, nak mula berniaga pada 6 dan 7 Jun 2020 nanti insyaAllah. Alright? So ada juga yang tanya kami, kita like bagaimana saya nak buat bisnes, sehingga saya mampu berhenti bekerja. Sebenarnya the point dia adalah bukan nak berhenti bekerja sangat, tapi buat bisnes perempuan kita dapat bantu lebih ramai orang. 9/10 sumber rezeki datangnya daripada perniagaan. Kan? Jadi bagus tak kalau kita buat bisnes? Rasa-rasa bagus tak kalau kita buat bisnes? Bagus kan? Betul tak? Kan? Buat bisnes sebenarnya alhamdulillah kalau kita buat bisnes kita akan dapat bantu lebih ramai orang kalau kita sekiranya buat bisnes dengan cara yang betul. Tapi kalau kita buat bisnes tak ada income, tak ada sale, mungkin kita nak kena sampai berhutang dengan orang dan sebagainya, itu tak bagus. Jadi bagaimana kita nak elakkan? Saya nak tanyalah, ada tak yang antara anda yang nak jadi seperti titan-titan kami? Ada tak antara anda yang nak jadi seperti spire kami? Ada tak antara anda yang nak berniaga, nak jadi kaya, nak ada banyak duit, nak senang, nak ada sale berjuta-juta? Ada tak antara anda yang nak jadi seperti mereka? Saya nak tanya. Ada tak yang nak? Kan? Mungkin tak ramai kot yang nak jadi kaya, nak senang, nak jadi seperti mana tanda-tanda kami, supaya kami dah berjaya. Kan? Tak ada. Tak nak. Kan? So, kalau nak, insyaAllah semuanya adalah kuasa Allah SWT, tapi kami berusaha. Tapi apa yang kita nak kongsikan dengan anda selama 2 hari ni adalah formula di mana bagaimana titan-titan kami supaya kami menjadi usahawan-usahawan yang mempunyai income yang lumayan ataupun income yang mencukupi untuk mereka membantu lebih ramai orang. Okey, jadi inilah dia jalannya. Inilah dia. Kita nak bongkarkan rahsia kali ni. Okey, kita nak bongkarkan rahsia bagaimana nak bina bisnes, bagaimana nak jalankan perniagaan, macam mana nak mulakan perniagaan tu tanpa modal yang besar, bagaimana nak pasarkan produk, servis tanpa banyak modal dan menggunakan zero cost marketing, bagaimana cara nak dapatkan sales 10,000 ke 100,000 sebulan dengan cara yang pantas, bagaimana nak pastikan bisnes anda sustain, bagaimana nak pastikan anda bermula pada rumah, bermula secara online, nak ada kedai sendiri kalau ada keperluan. Bagaimana kita nak bantu anda untuk, kita nak beri peluang pada anda untuk, untuk experience apakah formula-formula yang ada ataupun yang diguna pakai oleh ramai titan-titan kami, supaya kami ataupun student-student kami. Jadi anda tidak perlu membuat apa-apa bayaran, tuan-tuan dan puan-puan. Saya ulang lagi sekali, tidak perlu buat apa-apa bayaran. Ini adalah program yang kita sponsor khas untuk anda, tapi hanya satu syarat saja. Syarat pun sangat mudah. Anda hanya perlu daftar ataupun bawa
ataupun pastikan anda berdaftar seramai 3 orang serentak daftar. Keluarga anda, rakan-rakan anda, sahabat-sahabat anda, jiran tetangga, musuh anda pun boleh, tak ada masalah. Daftar bersama 3 orang dan anda akan dapat tiket percuma 100%. Tapi kalau seorang, anda kena bayar 100, 2 orang, anda kena bayar 200. Alright? Jadi terima kasih dan tahniah kepada anda yang telah pun daftar. Kita ucapkanlah tahniah kepada anda awal-awal dulu sebab insya-Allah tanpa tindakan, tanpa langkah pertama, tidak akan berlakulah langkah-langkah yang seterusnya. Saya juga suka untuk kongsikan dengan anda tentang betapa ramainya orang tidak ada kesabaran, tuan perempuan. Kan? Kalau kita tidak bercucuk tanam sekarang ni, like sediakan sawah ataupun sediakan tanah untuk bercucuk tanam dan kita tidak menyemai benih-benih tu dan kita tidak menyiram air setiap hari, mana mungkin kita nak dapat menikmati hasilnya kemudian hari. Jadi poin dia adalah sekarang ni pelik. Macam ramai orang nak instant results, nak sekarang result tu, tapi tidak mahu menyemai, tidak mahu membajak, tidak mahu menyiram, tidak mahu lakukan proses untuk dapatkan hasil tu. Itu masalah yang saya perhatikan ramai orang suka buat. Ini masalah yang bagi saya lah sangat-sangat macam tak masuk akal. You nak dapat result, you mesti mulakan dengan basic. Basic dia adalah apa? Membajak, menyemai, menyiram, barulah kita dapat menuai. Faham tak? Faham tak konsep tu? Kan? Kalau you tidak mulakan proses nak mulakan tu, nak belajar, you tidak akan dapat result. You tidak akan jadi jutawan. Jadi kalau ada antara anda yang nak jadi jutawan, nak jadi usahawan yang berjaya, inilah permulaannya. Program ini adalah program yang pertama kali, julung-julung kali kami adakan. Ini adalah program pertama kali sebab Dr. Azizah sendiri dapat mengesan isu-isu ramai peniaga-peniaga di luar sana. So bila kita dapat kesan, hasilnya terkeluarlah program Nak Mula Berniaga. Program ni adalah program sangat basic. Kita harap orang yang memang income 110,000 ke bawah, orang yang memang nak mula buat bisnes, orang yang baru dah buat bisnes tapi masih baru, anda spend masa untuk bersama-sama kami selama 2 hari untuk kami betul-betul bantu anda untuk survive dalam keadaan PKP ataupun dalam keadaan yang penuh mencabar ni kan. Adakah anda nak tunggu anda dibuang kerja? Adakah anda nak ditunggu anda mungkin ditawarkan unpaid leave? Ataupun anda nak bersiap sedia sekarang? Mana satu yang anda nak lakukan? Saya baru saja baca artikel daripada kejap. Saya baca lagi sekali. Saya baru saja membaca artikel daripada Persekutuan Majikan Malaysia, MEF, di mana mereka menjangkakan selepas Aidilfitri lagi ramai orang dibuang kerja, lay off, pay cut, unpaid leave sebab sekarang ni during PKP masih ramai orang yang bersangka baik dengan keadaan ni. Yang macam tidak buat persiapan, yang macam berada dalam keadaan deny. Like, ini sekejap je, insyaAllah okey. Jadi ramai majikan mereka mengambil pinjaman ataupun mereka menggunakan simpanan mereka untuk membayar staff. Tapi bila mereka sedar, selepas PKPB yang akan tamat pada 9 Jun pun masih lagi berterusan, like kawalan pergerakan, dan baru mereka realize sebenarnya mereka dah terlambat untuk buat tindakan dan bisnes tutup dan tidak dapat membayar gaji pekerja dan sebagainya. Jadi hasilnya, kesannya ramai orang akan jobless. Daripada 600,000 sebelum Mac, dijangkakan 2 juta selepas raya peningkatan untuk orang yang menganggur. Jadi, you see, ini adalah something yang reality, tuan-tuan. Kalau you tak ready sekarang, kalau you tidak mahu spend masa untuk bersama dalam Nak Mula Berniaga, itu adalah decision yang you buat. Kami di Richworks, nampak logo W, Richworks, kami sentiasa pegang kepada 3 perkara. To inspire people, to educate and to add value. Kami buat kami punya part. Program ni pun percuma, 100% secara online. Betul tak? You tak perlu bayar apa-apa. Tapi kalau you tak nak, you tidak mahu, you tidak spend diri you, you tidak committed, you tidak beri peluang pada diri you, itu salah you, bukan salah kami. Kami dah buat kami punya part. Alright? Jadi, itu yang saya nak terangkan pada tuan-tuan dan puan. Jadi, terima kasih banyak kepada anda yang spend masa bersama dengan saya.
Alright? Jadi saya harap anda akan membuat keputusan yang betul, insya-Allah, dan dapat bersama-sama dengan kami di Nak Mula Berniaga pada 6 dan 7. Tunjukkan sekali lagi poster. Poster lagi sekali, 6 hingga 6 dan 7 hari bulan. 6 dan 7 hari bulan, di mana kami akan mengadakan program We Don't Sell Hope, We Show Results. Nak Mula Berniaga 100% percuma, semua orang invited, bakal usahawan semua invited. Anda cuma boleh dapatkan tiket dan layari www.nakmulaberniaga.com. 3 orang percuma, kalau seorang bayar 100, 2 orang bayar 200. Alright? Is that simple to understand? Kan? Simple to understand. Very basic. Alright? Jadi, terima kasih kepada anda yang bersama-sama dengan saya sepanjang 20 minit ni. Saya harap saya dapat berjumpa dengan anda nanti insya-Allah, dan saya juga nak ucapkan selamat menyambut Hari Fitri. Alright? Poinnya adalah kita semua sekarang tengah menghadapi situasi COVID-19 sangat mencabar. Pada anda yang boleh make it, dah back to normal, syukur alhamdulillah. Tapi saya percaya masih ramai lagi yang tengah menderita dan menghadapi pelbagai situasi. Kami sangat concern ataupun kami sangat prihatin dengan keadaan anda. That's why kadang-kadang bila saya marah ataupun saya terkasar ataupun doktor sendiri mungkin marah, kasar, bukan sebab kita suka-suka. Sebab kita nak anda mempunyai kesedaran bahawasanya kalau anda selesa, anda tertidur dengan keadaan ni, anda bakal menghadapi kejatuhan ekonomi diri yang sangat-sangat drastik, sangat-sangat tragis. Alright? Kehilangan, mungkin anda akan kehilangan kerja tu for sure lah kalau syarikat anda tidak dapat survive. Mungkin juga anda akan kehilangan keluarga anda, kehilangan pasangan anda. Ya, bukan semua orang boleh diduga semasa tak ada duit yang perempuan. Kan? Sebab tu pepatah ada mengatakan lelaki diuji ketika kaya, wanita diuji ketika miskin, ketika susah. Jadi sebab tu daripada perangkaan hari tu, statistik kita dapat tengok daripada masalah-masalah psikologi rakyat Malaysia sepanjang PKP ni. Bila saya tengok TV, TV3 dan TV Astro Awan ni, di situ ada mengatakan report bahawasanya 6% rakyat Malaysia menghadapi masalah rumah tangga, di mana perceraian berlaku, penderaan berlaku dan macam-macam lagi. Allahuakbar. Dan na'udzubillah. Tapi poin dia adalah kenapa benda ni berlaku adalah disebabkan, puncanya adalah disebabkan wang ringgit. Jadi jangan main-main dengan perkara ni. Jadi ini memang benda yang memang dah berlaku dan tengah berlaku. Jadi kita tak nak perkara ni tengah continue berlaku dan berlaku pada diri anda dan keluarga anda. Jadi that's why Rishwat buat apa yang kita nak buat. Kita nak buat sebab kita nak bantu anda. Kita buat sebab kita tahu bila kita buat, kita dapat membantu ramai orang. InsyaAllah. Itu adalah janji kami sebab kami mempunyai kepakaran. Rishwat sebagai syarikat yang menyediakan latihan pembangunan usahawan, training, coaching, membimbing usahawan. Kita adalah syarikat yang considered number 1 di Malaysia, yang paling besar. Satu event kami kita akan buat, kita adalah peneraju syarikat latihan keusahawanan di Malaysia. Kita tahu apa yang berlaku. Di bawah kami sendiri ada 300 orang Titan, ada 700 orang supaya di bawah kami, di bawah mentoring. Dan semenjak tahun 2012, kami nak membantu 650,000 rakyat Malaysia daripada Malaysia, Brunei, Indonesia dan banyak lagi negara. Kita bantu mereka macam mana mereka nak mula berniaga dan sebagainya. Alright? Jadi kami tahu apa yang kami buat. Tinggalnya sekarang kami committed. Adakah anda committed untuk bagi masa anda dan spend masa anda untuk bersama-sama dengan kami? Alright? So saya rasa ini saja. Terima kasih banyak pada masa anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam saya daripada saya Ras Muhammad. Saya doakan anda kaya dan berjaya.